Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kaffatil anbiya'i wal ulama'i wasyuhada'i wassalihin, thumma ila arwahi azwajihi wa alihi wa ashabihi wa tabi'ihi wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدادنا ومشائخنا وجميع المسلمين والمسلمات شهدوا لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين فلا عدوان إلا على الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره وولا أما بعد. Tuan-tuan, muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama sekali kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang berbahagia ini diberikan kekuatan kepada kita, diberikan kesempatan kepada kita, diberikan ruang dan peluang kepada kita untuk sama-sama kita berada di dalam rumah Allah, iaitu masjid ini, untuk kita menunaikan solat secara berjamaah. Dan seterusnya diberikan kesempatan kepada kita untuk sama-sama kita meneruskan pengajian kita di samping kita berniat iktikaf dalam masjid ini. Sahaja aku iktikaf di dalam masjid ini kerana Allah Ta'ala. Di samping itu kita menunggu waktu isyak, kita meneruskan pengajian kita pada malam ini. InsyaAllah kita akan baca kitab Munyatul Musalli, muka surat 8, baris yang ketiga di atas. Sebelum ni kita telah baca berkenaan dengan rukun yang kedua. Rukun yang kedua iaitu takbiratul ihram. Kan? Lafaz takbiratul ihram ialah Allahu Akbar. Nah, baik. Di dalam takbiratul ihram tadi, maka di situlah kita muqaranahkan, kita sertakan niat di dalam hati. Dah kita baca sebelum ni muqaranah dia terbagi pada 3 kan. Muqaranah kamaliyah, muqaranah urfiyah, dan muqaranah tausi'iyah. Dan begitulah juga ketika mana takbiratul ihram, kita melafazkan Allahu Akbar, disunatkan kita mengangkat tangan. Takbir kan, mengangkat tangan eloklah, betulan kan, ibu jari betulan dengan telinga ni kan, atas pada bau sikit dah. Ada setengah tu macam ni, Allahu Akbar kan. Malas nak angkat tangan tu. Loh, angkat tangan betul-betul, benda sunat kita nak buat ibadat ni kena buat betul-betul. Dan satu lagi nak kena ingat, tempat kita angkat tangan ketika takbir tadi di mana? Kadang-kadang ada yang pakai hitam dah. Dah. Yang mula-mula tadi dinamakan takbiratul ihram. Kan? Baik, bila mana kita nak berpindah daripada satu rukun kepada satu rukun, maka itu dinamakan takbir intiqalan. Takbir nak berpindah daripada rukun kepada rukun. Baik. Di situ ada juga yang disunatkan kita angkat tangan. Dan ada yang tidak disunatkan angkat tangan. Kan? Maka kita nak rukuk, kita sunat, kita takbir Allahu Akbar, kita rukuk kan, sunat angkat tangan. Sami Allahu liman hamidah, sunat angkat tangan. Kita nak turun sujud,
Allahu Akbar. Angkat tangan sunat tak? Ada yang jenis tak belajar kan? Dia turun di pederah. Ada satu lagi. Bila mana kita nak bangkit daripada sujud, kan? Kita sujud pertama, Allahu Akbar. Kemudian Allahu Akbar, kita duduk di antara dua sujud. Lepas tu kita sujud kedua, Allahu Akbar. Kita bangkit daripada sujud, kita nak berdiri, Allahu Akbar. Di situ tidak disunatkan angkat tangan. Ada yang main angkat tangan, kan? Sebab tu kita kena belajar tu masalah. Kadang-kadang walaupun kitab ni kitab rendah kan, jadi bila tak belajar, aku dah belajar darjah 1 dulu, darjah 1 memang nak belajar kan, jadi dah lupa dah. Dia main angkat tangan ikut dah dia. Cuma tempat yang disunatkan angkat tangan ketika bila? Selepas daripada tahiyat awal, tahiyatul awal, kan? Selepas daripada tahiyat awal, kan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita berbangkit, Allahu Akbar, naik kepada rakaat yang ketiga, maka di situ kita sunat angkat tangan. Itu nampak sunat tu, benda sunat, kan? Tapi benda sunat pun kita kena buat betul-betul kena pada tempat dia, kan? Tapi kadang-kadang ada juga orang ni benda sunat dia ambil berat. Dia ambil berat subuh, kan? Sampai lepas bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Habis dah sembahyang kan? Betul tak? Rukunnya terakhir daripada tertib. Dah habis dah sembahyang. Lepas tu dia tanya, Ustaz, orang tu Ustaz, lepas sembahyang Ustaz, lepas dia bagi salam dia tak sapu muka Ustaz, sah tak sembahyang dia? Allahu Akbar, dia tanya kita. Dia tanya kita macam tu. Sapu tangan selepas memberi salam tu, hukum dia apa? Rukun tak? Bukan kan? Bukan rukun. Tak payah sapu tangan, tak payah sapu muka, tak apa. Kan Nabi? Saya ni kadang-kadang bila orang duk tanya macam tu, bila saya sembahyang, sembahyang sekali-sekala saya Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, tak payah sapu muka dah. Nama mereka hak tu sunat. Ada ketikanya Nabi SAW menyapu muka, maka sunatlah. Sebab perbuatan Nabi itu sunnah, kan? Ada satu ketika, kan? Taklah selalu. Jadi bila kita buat pun macam tu, dah orang pakai tanya sangat ni, sampai tahap tanya sah ke tak sah sembahyang. Oi, penat. Kadang tanya kita bukan apa nak kena orang, kan? Jadi sekali-sekala kita pun tak sapu muka. Sekali tu yang tengok kita, Ustaz tu Wahabi dia kata. Oh, cop kita Wahabi pula, kan? Dia tahu ada Wahabi tu apa. Tanya ada Wahabi tu apa? Tak tahu. Oh, pakai hentamnya, kan? Tu nak kena tahu juga Wahabi tu siapa dia, kan? Apa pahaman yang dibawa orang yang mengikut pahaman Wahabi, kan? Kita kena tahu juga. Hak kita ni mengaji, kan? Kita tahu yang mana sunat, yang mana rukun, yang mana wajib. Itu kita buat. Kalau sunat, kalau kita buat dapat pahala, kalau kita tinggal tak apa, kan? Baik. Jadi ketika mana takbiratul ihram, maka disunatkan kita mengangkat tangan. Baik. Habis dalam tu, kemudian kita sambung lagi pada malam ini. Dan jika lemah ia daripada takbir dengan bahasa Arab, baru belajar kan, ataupun baru masuk Islam, ataupun masa dulu jahil, baru nak mula berjinak-jinak dengan sembahyang, tapi tak boleh nak sebut Allahu Akbar. Allah boleh sebut, Akbar tu tak boleh sebut. Lemah daripada berbahasa Arab, hendaklah diterjemahkan dengan bahasa dirinya, dan wajib ia belajar jika ia dapat. Jadi mula-mula tu tak boleh berlafaz dengan bahasa Arab, boleh dia terjemahkan dengan bahasa diri dia. Kalau dia orang Melayu, bahasa Melayu lah, kan? Kalau orang Cina, bahasa Cina. Kalau orang India, bahasa India.
boleh diterjemahkan, tapi wajib dia belajar. Wajib dia kena belajar. Takkan sampai takut tu ya, sampai bila-bila tahap tu kan. Ibadah ni dia kena tingkatkan kualiti, maka kita kena belajar. Jika ia dapat, kalau dia belajar, boleh juga berlafaz dengan bahasa Arab, dia takbir dengan bahasa Arab. Kalau tak boleh juga, belajar pun tak boleh, nak buat macam mana tu kan? Nak buat macam mana? Baik, pandangan Imam Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah dia kata apa? Memadai takbir dengan lain daripada bahasa Arab, dan berkata dia kata memadai takbir lain daripada bahasa Arab boleh. Itu syarat dia kalau sekiranya dia lemah. Dan berkata Abu Yusuf dan Muhammad, jika pandai seorang dengan bahasa Arab, kalau dia pandai bahasa Arab, tapi ingat Allahu Akbar tu mudah sangat tu kan, bukan susah mana kan, tapi mungkin ada orang yang payah nak sebut kan. Jadi dia kata kalau dia pandai dengan bahasa Arab, maka tidak memadai takbir dengan bahasa yang lain daripada bahasa Arab, tak boleh kan, kena bahasa Arab juga. Akan tetapi jika tidak pandai dengan bahasa Arab, harus ia takbir dengan bahasa yang lain daripada bahasa Arab. Jadi harus, bolehlah, mana harus itu dibolehkan. Baik, habis rukun yang kedua. Baik, kemudian rukun yang ketiga. Dan ketiga rukunnya tu ialah rukun sembahyang. Dan ketiganya daripada rukun sembahyang, qiyam, yakni berdiri pada sembahyang fardu. Baik, jadi rukun yang ketiga daripada rukun sembahyang ialah berdiri kan. Makna dia berdiri itu merupakan salah satu daripada rukun sembahyang. Baik, kalau dalam solat fardu, berdiri itu adalah salah satu daripada rukun solat bagi mereka yang kuasa di atasnya kan, bagi orang yang mampu berdiri kan. Baik, bagi orang yang mampu berdiri, maka wajib dia kena berdiri. Baik, mana dalil yang menyatakan bahawasanya antara rukun sembahyang itu berdiri? Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang maksud dia peliharalah kamu tadi apa dia? Kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya akan segala sembahyang fardu. Anas salawati, di atas segala sembahyang fardu. Mana Allah Ta'ala perintahkan kita pelihara sembahyang fardu tadi apa dia? Maka kita kerjakan pada tepat pada waktu dia, dan kerjakan dengan sempurna, kita pelihara kan. Was-salatil wusta, dan sembahyang wusta. Sembahyang wusta kita baca dah sebelum ni kan, ada khilaf ada yang menyatakan sembahyang asar, ada yang menyatakan sembahyang subuh dan sebagainya, tapi yang akhir pil kata meliputi semua sembahyang. Makna dia sembahyang itu penting. Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita supaya menjaga sembahyang. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berdiri kerana Allah. Qanitin, berdirilah kerana Allah di dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Baik, jadi makna daripada berdiri tadi, berdiri tadi bagi orang yang kuasa. Betul, dalam sembahyang bagi orang yang kuasa dia berdiri. Kalau dia tak mampu berdiri sembahyang, main duduk. Tak mampu berduduk sembahyang,
baring, kan, mengiring, menelentang, kan, kemudian bagi isyarat dengan tangan pun tak boleh bergerak, bagi isyarat dengan kelopak mata. Kalau kelopak mata pun tak bergerak, masih lagi ada akal, masih lagi ada ingatan, maka dia sembahyang dalam keadaan dia membayangkan kelakuan sembahyang itu solat, kan. Jadi solat ni tidak ada alasan untuk kita meninggalkan dia, melainkan hilang akal, kan, pengsan ataupun koma, itu rufi'al qalam, kan. Baik, ada orang kan dia main masjid boleh berjalan kaki, boleh berdiri tak? Boleh tak berdiri? Berjalan lagi boleh tu. Lepas tu dia ambil kursi daripada belakang, jadi dia tangguh kursi, dia boleh berjalan, dia tak boleh berdiri tak? Boleh kan? Tiba-tiba dia main letak kursi ni, dia main duduk. Boleh ke tak? Tu kata asal kata tak boleh main duduk. Bukan maksud dia tak boleh berdiri. Yang tak boleh berdiri tu mana? Kalau selagi kita mampu berdiri, maka kita kena berdiri, kan. Ni kursi boleh tanggung, boleh berjalan, takkan tak boleh berdiri kot. Mana lebah tak? Hari tu kita ada buat seminar sembahyang di atas kursi, kan, macam mana. Kita panggil tak mau nak main, itu masalah. Penuh, kan. Saya ingat 2 tahun lepas sebelum PKP, kan, kalau ikut mantan mufti Datuk Seri Hassan kata, yang kata nak sembahyang duduk tu, dia kena berdiri dulu, kan. Dia berdiri dulu, dia sembahyang, dia boleh berdiri, kan, sembahyang, kemudian dia rokok, dia sujud, dia bangkit daripada sujud, tak boleh berdiri, masa tu duduk. Faham? Yang tu yang dia makan tak boleh berdiri. Dia tak boleh nak bangkit, dia berdiri, masa tu duduk, sembahyang duduk. Itu yang dimasukkan uzur daripada berdiri. Ini boleh tanggung kursi terus duduk, kan. Itu tak kena. Lepas tu kita suruh belajar. Dalam masalah angkat tangan tadi sama, kan. Dia bangkit sujud, berdiri, Allahu Akbar, angkat tangan. Tak disunatkan kita angkat tangan. Yang sunat angkat tangan benar selepas daripada kita bangkit tahiyat awal. Kita berdiri, Allahu Akbar, itu sunat lah. Itu kena bawa tempatnya, kan, no? Baik. Dan begitulah juga hadis daripada Imran bin Husain, berkata, ya kanat bi bawasir. Jadi Imran bin Husain yang dikata, adalah aku ni kena penyakit bawasir, kan. Buasir lah kita kata. Fasa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anis salati, maka aku bertanya akan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan cara solat. Orang kalau kena sakit bawasir ni, tak tahu nak kata lah, duduk tak boleh lah. Saya pernah kena sekali, duduk pun tak boleh. Tak tahu nak kata sakit, kan. Allah Ta'ala saja yang tahu. Baring pun pusing kok ni tak kena, pusing kok ni tak kena. Jadi macam mana nak sembahyang? Ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata apa? Shalli qa'iman, sembahyanglah kamu dalam keadaan berdiri. Fa in lam tastati', maka jika kamu tiada kuasa, tak mampu, fa qa'idan, maka hendaklah kamu sembahyang dalam keadaan berduduk, kan. Fa in lam tastati' fa 'ala jambin, dan jika tidak kuasa, kalau tak mampu juga sembahyang duduk, bawasir, kan, nak duduk macam mana, no? Hendaklah dilakukan perbuatan solat itu di atas lambung. Jadi makna dia berdiri tadi, kalaulah sekiranya kita
mampu berdiri, kita wajib sembahyang berdiri. Kalau tak boleh nak berdiri, sembahyang duduk. Kalau tak boleh nak duduk, berbaring. Baik. Dan disyaratkan dengan dibetulkan tulang belakang, dan jikalau bersandar sekalipun, berdiri tegak kan, jangan pula berdiri macam ni kan, ataupun tapi kalau orang bukuk sabut dia nak buat macam mana tu? Orang lama kan, setakat mana dia mampu nak bagi betul. Kalau dia boleh bagi betul tulang belakang, bagi tegak betul. Jangan duduk gaduh. Kalau orang yang tak boleh nak bagi betul dan memang kejadian dia macam tu tunduk, tak upaya kan. Setakat mana yang dia boleh mampu. Baik. Jikalau bersandar sekalipun, nak bagi betul duduk sandar kat dinding belakang kan. Dinding ada di belakang sandar sekalipun. Dan jika berdiri condong sekira-kira tiada dinamakan berdiri, tiada sah sembahyangnya. Dia berdiri sengit. Dia duduk jadi biat, bukan tak boleh. Kan? Diri itu kadang-kadang apa ni? Kepala tu teleng kan, terpeleot ke mana tak. Bukan dia tak boleh betul kan, jadi biat. Bagi betul, kena berdiri bagi betul. Tidak sah sembahyangnya. Dan jika limah ia daripada berdiri, tu kalau tak boleh berdiri, dan jika lemah ia daripada berdiri, sekira-kira masyaqqah yang menghilangkan khusyuknya, sah ia sembahyang serta duduk. Baik, kalau dia tak boleh berdiri, lemah berdiri, mana masyaqqah? Masyaqqah ni mana kepayahan. Diri ni susah semua. Sakit kan, kena gaut ni berdiri, tak usah nak kata lah. Sampai menghilangkan masyaqqah tadi, sampai menghilangkan khusyuk. Duk tahan sakit lah berdiri, tak ada khusyuk kan. Ini kalau berjalan boleh tanggung kursi, berdiri sakit tak tahu, maklum lah. Dia boleh bawa beban ni kan, beban diri dia apa tak boleh, Jadi sahlah sembahyangnya serta duduk. Baik. Kalau kita tengok dalam fiqh sunnah, Syed Sabiq dia kata apa? Dia kata mereka yang tiada kuasa berdiri pada solat fardu, boleh sahaja dia melakukan solatnya atas sekira-kira kuasanya. Dia tak boleh berdiri sembahyang fardu, dia boleh menunaikan solat mengikut kemampuan dia. Dia mampu ke mana? Mampu duduklah. Kalau baring-baring kan. Dan baginya pahala yang sempurna, tiada kurang sedikit pun. Jadi makna dia, kita rasa bimbang lah kalau kita ni dah tak boleh berdiri kan, dah uzur, main duduk. Bukan makna dia bila mana kita duduk jadi mengurangkan pahala kita, pahala sembahyang. Sama je kan, sama saja pahala sembahyang dia, cuma kita ada keuzuran. Tapi jangan tak ada uzur langsung kan, saja main duduk. Main sunat boleh lah kan, main sunat tarawih sampai 20 rakaat kan, tengok ni berdiri duduk. Biasa main fardu tak boleh. Main fardu kalau ada keuzuran dibolehkan sembahyang duduk. Dan Syekh Sabiq kata dia pun dapat pahala yang sempurna sebagaimana dia sembahyang berdiri sempurna, tidak kurang sedikit pun. Dalil daripada hadis Nabi SAW daripada Abi Musa radhiyallahu anhu, bahawa baginda SAW bersabda, Nabi kata, "Idza maridal 'abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman
sahihan. Maksudnya, apabila sakit seorang hamba atau ia musafir. Orang musafir, seorang hamba tadi dia sakit ataupun seorang tadi musafir, maka catatkan bagi amalan yang dilakukannya padahal ia sihat lagi bermukim, maka dicatatkan, maka dicatatkan kutiban, maka dituliskan bagi amalan dia seumpama amalan yang dilakukan ketika mana dia sihat lagi pula bermukim. Kan kalau orang yang bermusafir, Allah Subhanahu wa taala bagi hadiah kepada kita yang musafir mubah, dia punya jarak lebih daripada 2 marhalah, diberikan roh sah, boleh jamak dan qasar. Dan kadang-kadang bila mana kita rasa, kadang-kadang setengah orang ni dia biasa sembahyang zuhur 4 rakaat. Bila mana musafir, kita diberikan rukhsah kelonggaran sembahyang 4 rakaat kepada 2 rakaat dan boleh jamak lagi. Tapi jaraknya lebih daripada 2 marhalah jarak kan. Baik. Kadang-kadang orang jadi kata tak puas, Ustaz. Sembahyang lohok biasa 4 rakaat, ni sembahyang 2 rakaat, Ustaz, tak puas. Nak sembahyang 4 rakaat juga. Cerdik tak? Cerdik tak? Kan? Kalau mengikut yang mana lebih aula, kita nak pilih azimah ataupun rukhsah. Azimah tu kita sembahyang 4 rakaat, sembahyang lohok 4 rakaat sempurna. Rukhsah ialah sembahyang lohok 2 rakaat qasar. Ulama telah bincangkan yang lebih afdal kita kena mengikut rukhsah, sebab rukhsah tadi merupakan hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Allah Taala bagi kita hadiah, kita tak mau kan? Bukan orang biasa-biasa yang bagi hadiah. Yang bagi hadiah tadi ialah Allah, kan? Maka kita sembahyanglah 2 rakaat ketika pada musafir. Pahala dia sama sempurna sebagaimana orang yang bermukim sembahyang, kan? Sama lah juga nah. Baik, kemudian musannif kata, dan jika lemah duduk. Tadi kalau lemah berdiri, maka dia sembahyang duduk kan? Dan jika lemah duduk, kalau tak boleh duduk pula, maka hendaklah ia berguling di atas lambung kanan, itu afdal daripada lambung kiri. Berguling ni berapa? Kita kalau berguling tu kan, baringlah. Ini bahasa Patani ni, berguling ni berbaring di atas lambung kanan, kan? Kalau boleh lambung kanan lah, lambung apa ni? Lambung kanan kan? Lambung kanan kita menggiring kanan ni dekat bawah lah, lebih afdal lah. Kalau tak boleh lambung kanan, kita lambung kiri, kan? Tu. Tapi kalau lambung kanan boleh, lambung kiri boleh, yang afdal lambung kanan, mengiring lambung kanan menghadap kiblat kan? Baik. Dan jika lemah ya tak boleh mengiring, maka sembahyang maka sembahyang dan melintang di atas belakangnya, sembahyang menelentang. Tak boleh tadi mengiring, sembahyang menelentang. Baik, maka mengisyarat dengan kepalanya. Sembahyang telentang tadi dia isyarat dengan kepala, kan? Mana
Kalau berdiri betul tegak lah kan. Kalau nak rukuk, tunduk sikit. Kalau nak sujud, bawah sikit kan. Itu diisyarat dengan kepala. Baik, dan jika lemah ia dengan demikian itu, duduk terlentang tapi kepala tak boleh nak bergerak dah, masih lagi ingat, mata masih lagi berkelip. Bila kita main zarah, kenal tak? Kenal kan? Masih lagi ingat lah. Maka dengan kelopak matanya, dia diisyaratkan dengan kelopak mata no? Diisyaratkan dengan kelopak mata. Kepala tak boleh bergerak dah. Kelopak mata boleh bergerak. Baik. Yang ni isyarat dengan kelopak mata ni ittifaq daripada 3 mazhab. Mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah. Kalau dia tak mampu nak berisyarat dengan kepala, maka dia berisyarat dengan kelopak mata. Tetapi dalam mazhab pandangan mazhab Hanafiyah, dia kata apa? Jika tiada kuasa mengisyarat dengan kepala, ditakhirkan solatnya, tidak boleh diisyaratkan dengan 2 matanya, dan tidak hatinya, dan tidak dengan 2 keningnya, kerana tidak ada iktibarkan dengan dia. Jadi mana kalau mazhab Hanafi saja, dia kata kalau tak boleh bergerak dengan kepala, ditakhirkan sedikit, nak tunggu boleh bergerak dengan kepala ke tak. Ini mazhab Hanafi. Tapi ittifaq 3 mazhab, mazhab Malikiyah, mazhab Syafi'iyah dan mazhab Hanabilah, maka dia tak boleh gerak dengan kepala, dia kena isyaratkan dengan kelopak mata. Baik. Dan jika lemah kelopak mata tak boleh angkat dah kan, wajib sembahyang dah, wajib. Maka dengan melakukan rupanya sembahyang dengan hatinya, maka tiada gugur sembahyang selama ada akal. Jadi dia masih lagi sedar kan, bila orang panggil dia menyaut kan, kerana dia boleh cakap juga, akal masih lagi ada, cumanya badan tadi habis longlai, tak boleh buat apa, lemah. Hati, akal masih lagi ingat, maka wajib juga dia kena solat kan. Maka dia solat dengan melakukan rupa sembahyang tadi dengan hatinya kan. Jadi bayang tu dia gambarkan pada takbiratul ihram, Allahu akbar, dalam hati kan. Dia bayangkan takbiratul ihram, kemudian dia baca Fatihah untuk rukuk sembahyang sampai rukuk sujud apa semua, sampai bagi salam dalam dengan hati, digambarkan dengan hati. Itu yang kata wajibnya sembahyang kan. Jadi sembahyang tadi tak ada yang dikatakan gugurnya sembahyang kan. Ni kadang-kadang ada orang sampai tahap dia kata aku ni dah sampai peringkat wali kan. Walian ni dia dakwa jadi wali, aku tak boleh sembahyang dah, aku hampir dengan Allah, martabat yang tinggi kan. Hebat. Tak ada Nabi SAW orang yang paling tinggi martabat jadi sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi pun sembahyang tak ada Nabi kata gugur sembahyang kata Nabi, sedangkan Nabi tadi diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa yang terdahulu, dosa yang terkemudian. Nabi orangnya maksum, maka Nabi pun menunaikan sembahyang, dan Nabi tidak pernah ajarkan kepada umatnya bahawa sembahyang tadi gugur di atas seseorang, melainkan ada berapa orang? 3 kan. Yang pertama kanak-kanak, yang kedua orang yang tidur sehingga dia jaga, dan yang 3 siapa orang yang gila kan. 3 kategori itu saja
Tak, kita kata kalau dia kata dia gugur sembahyang, kita nak kata dia siapa? Nak kata kanak-kanak tua dah. Ha? Nak kata orang gila, cakap gila pula. Kan? Nak kata lena, duduk jaga. Kan? Jadi makna dia solat itu wajib ditunaikan selama mana ada apa. Baik, wallahu alam. Jadi kita akan masuk kepada rukun yang keempat insya-Allah, membaca Al-Fatihah. Sehingga setakat ini saja. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu daripada kelemahan dan kecuaian saya sendiri. Mohon maaf banyak kalau sekiranya ada salah silap. Dan saya sudahi dengan lafaz wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مطردا ولا محروما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا صالحا مقبولا ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها يا أرحم الراحمين. اللهم اكشف عنا البلاء والوباء والغلاء ما لا يكشفه غيرك. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان Moga esok nanti bila ia matang berbuah sebelum sangka kala datang. Biar dakwahku menjadi bekal untuk aku, kamu dan semua